juta tau. Selamat sejahtera. Saya ada seorang mangsa daripada penipuan ini, Zotelo. Dan saya rasa jumlah yang ditipu dianggarkan 3,000 juta. 3 bilion. 3 bilion. 3,000 juta lah. Jadi supaya wang itu 3 bilion lah, 3,000. banyak laporan telah dibuat kepada PDRN, tapi nampaknya sekarang masih tiada apa-apa ambil tindakan. Jadi kita amat kecewa lah. Tapi dengan pembentukan kerajaan yang baru, saya rasa kita mempunyai harapan bahawa kerajaan patut mengambil serius tentang kes ini dan mengheret mereka ke penjara. Inilah hasrat kita pada hari ini. Macam you sendiri kan, okay, you macam mana you start kenal dia, macam mana you start melabur? Kita melalui kawan dan mereka mengadakan penerangan melalui internet. Jadi kita terpedaya lah. Mula-mula apa yang dijanjikan itu ditunaikan. Selepas itu, bila satu jumlah yang besar dan mereka sapu habis wang itu. Berapa bulan dia ada bayar? Lebih kurang, bagi saya lebih kurang 5 bulan lah. Maksudnya dah tempoh 5 bulan you dapat duit tu? Jadi mereka membuat alasan ditangkap dekat Balai Polis Ampang dan disiarkan dalam surat khabar. Kononnya ini dalam masalah. Dan dengan alasan ini mereka tutup semua dalam rangkaian internet. Jadi kita ni banyak jadi mangsa. Jadi yang kita harap sini mengharapkan kerajaan boleh mengambil tindakan dan sewajarnya. Saya masih percaya Malaysia masih mempunyai undang-undang yang cukup untuk mendenda dan membawa mereka ke keadilan. Macam Cik sendiri, apa menyebabkan Cik nak join tu? Apa yang menariknya? Apa Kerana pulangan itu cukup menarikkan. Contohnya, apa? Dia mempunyai pulangan yang 16.8% pada permulaan. Jadi kemudian itu dia buat alasan supaya kita menambahkan pelaburan dan hakikatnya mereka sudah buat perancangan dan menyapu semua wang yang kita labur. Macam you sendiri rugi berapa? You sendiri rugi Hilang berapa? Saya merugi lebih kurang 500,000. Itu salah jumlah yang kecil. Saya percaya ramai pelabur yang merugi dalam jumlah yang lebih besar. Dalam tempoh berapa? Bila you start melabur tu, lepas tahu bila nak ingat tak bila tahu? Saya mula tahun bulan 12. Tahun? Tahun lepas lah. Lebih kurang 11 bulan lah dari tarikh pelaburan. So waktu dia ada package tak? Package tertentu maksudnya you Ada package tertentu, dia pilih untuk berapa jumlah yang dilabur lah. Minimum berapa, maksimum berapa labur? Maksimum berapa? Package yang kecil adalah 635 dan package maksimum adalah 12,700 dalam bentuk wang USDT. So, kena dengan skim pelaburan mana? Boleh bagi tahu nama? Zotelo, nama syarikat Zotelo. Dan orang yang you deal dengan siapa? Nama atasan yang selalu buat pemasaran dalam untuk menarik pelabur adalah Derek Lim. Dia adalah orang yang penting dalam syarikat ini dan saya percaya mereka dengan kawan sekutunya telah buat perancangan untuk menipu rakyat Malaysia. Macam you yang terduga tapi pernah bertemu dengan Pernah. Sehingga sebelum tahu ditipu tu dah berjumpa ke? Berapa kali pernah jumpa? Dia jumpa 3-4 kali. Mereka meyakinkan kita supaya pelaburan ini mendapat pulangan yang baik. Tapi akhirnya itulah terjadi. Apa kaitan dengan insurans tu? Dia kata macam benda ni tak. Dia kata pelaburan dalam perjudian macam kita judi dekat Genting Kasino, tapi dengan keadaan kita menjaminkan insurans. Sekiranya kalah, insurans akan pulangkan balik wang. Jadi kalau bagi kita dalam perniagaan ini cukup baik. Kerana kita tak ada mengambil kerugian, kita ambil keuntungan saja. Akhirnya kita tahu ini semua dalam perancangan penipuan. Jadi itulah yang terjadi. Okey, ada lagi tak? Wakil mangsa, Mr. Lim. Beritahu nama tak? Abang, nama penuh your full name. Chia lah, Chia. Mr. Chia. Ya. Umur 48. Bekerja businessman ke apa? Buat perniagaan. Perniagaan. Ya. Jadi saya hari ini syukurlah. Kerana saya nampak banyak pemberita, banyak daripada media akan belajar buat laporan perkara ini supaya rakyat lebih sedar dan yang pentingnya kepada kerajaan yang baru ini supaya mereka ambil tindakan undang-undang dan mengheret mereka ke penjara. Itulah hasrat kita pada hari ini. Insurans yang dia offer under Zotelo jugalah. Under Zotelo. Dan platform adalah Pak Liga. Platform. Dia buat perjudian dekat Pak Liga tapi insurans, syarikat insurans membuat insurans untuk pemain. Okey, saya nak double confirm. Kiranya pelaburan ini adalah this macam satu kind of
perjudian tapi ada insurans macam tu. Ya. Ya. Ada insurans. Okey, ada lagi? MHO nak bercadangkan apa tindakan sekarang selain daripada laporan polis? Dia Ambil begini. civil Satu, pertama kita dapati kebanyakan trend penipu-penipu sekarang ni dia akan memasukkan ke dalam satu akaun dummy. Sebab Okey Pertama dia akan panggil semua mangsa masuk dalam satu akaun, dan akaun ni kebanyakannya adalah proxy punya akaun lah. Daripada proxy ni dia akan tukar kepada kripto. Itu format mana-mana scammer yang ada. Dan kalau kita memberikan alasan bahawa kripto ini akan menyebabkan tiada tindakan undang-undang, semua penipu pun menggunakan format yang sama. Sebab itulah saya katakan kerajaan perlu bersifat proaktif. Tidak hanya melihat dari sudut 420 kanun kesesaan, tetapi perlu lihat juga pada statement mangsa dan juga statement sindiket. Bolehkah kita kata kalau ada 500, 600 orang kena tipu menyebut satu nama yang sama dan kita boleh menafikan? Sebab itulah sekarang Inilah kita, bos dia. kita ingin Inilah mengambil bos dia. tindakan. Okey. Dan ini merupakan satu kurian besar bagi kerajaan negara lah. Pasal pengiriman wang ke luar negara banyak. Kerana melibatkan wang 3,000 juta. Kita cadangkan kepada pihak PDRM untuk mengambil satu tindakan. Tindakan itu kita namakan tindakan pencegahan. Melihat angle yang lain, iaitu menggunakan SOSMA, menggunakan poker, sebab SOSMA kan dah boleh buat balik. Dan melihat kerana ini adalah organized crime, jenayah yang terancang. Jadi perlu dibuat menggunakan kaedah itu. Tapi diorang ada office ke ataupun ada mana-mana office macam mana diorang Pada buat? peringkatnya ada office, bila dah shutdown, hilang lah. Hilang, buat program baru, pakai penama baru dan office barulah. Diorang berubah-ubah lah diorang punya. Macam saya bagi perumpamaan. Kalau Teddy Teo pada peringkat awalnya boleh buat Island Red Cafe, kemudian boleh bertukar menjadi MBI dengan skala yang lebih besar, mungkin individu begini juga boleh buat benda yang demikian kalau kita biarkan. Dan jangan kita ingat hari ini hari mereka kena tipu. Besok mungkin hari adik-beradik kita pula kena tipu. Sebab itu benda itu perlu dicegah daripada sekarang. Perlu. Kalau dah boleh ada langkah-langkah pencegahan khas untuk mencegah sindiket-sindiket. Jenayah penipuan juga perlu ada perkara yang sama. Pencegahan supaya mereka ini ditangkap dan dituduh supaya tidak ada mangsa yang lain. Adakah mereka sekarang dipercayai masih dalam negara? Kau tak? ada tak mereka dipercayai masih dalam negara? Ada. Masih lagi ada. Pencegahan ni ada dua. Pertama untuk mencegah orang kita melabur. Itu nombor satu. Supaya mereka tidak tertipu. Yang kedua, mencegah untuk menangkap mereka dulu. Supaya mereka tidak boleh menjalankan aktiviti mereka. Ini penting, dua cara yang perlu diambil tindakan oleh pihak polis. Prevention. Prevention ya.